Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hopefully apa khabar semua? Hopefully everything okay. Hari ni hujan kat Putrajaya ni hujan lebat. Hopefully dapat clear line. Alright, so hari ni kita tak ada specific topik sebab saya dapat banyak soalan daripada IG Live minggu lepas dan juga soalan-soalan yang tertangguh yang tak boleh jawab. So apa yang kita akan buat sesi ni adalah untuk menjawab semua soalan-soalan yang diberikan kepada kami, and then kalau ada apa-apa soalan yang tuan dan puan-puan nak utarakan, boleh type ya. Dan kalau ada masa kita akan jawab the second half of the IG live. Tapi basically at the moment kita ada 30 soalan saya hutang yang saya tak dapat nak jawab dalam masa minggu lepas. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Nurul Fatihah Muhammad Nur. Assalamualaikum doktor, jika banyak jalan jogging bersenam okey ke jika tengah rawatan? Okey, so ini adalah satu soalan yang biasa yang ramai yang tanya. Kalau buat IVF, kalau buat rawatan IUI, boleh tak saya buat exercise? Okey, so seharian saya jawab basically mungkin the first half tu masih boleh lagi buat exercise, tapi mungkin the second half bila telur follicle dah besar, maybe boleh buat macam exercise macam brisk walk sahaja, maksudnya tak ada impact punya aktiviti macam jumping, running, jogging, sebab kita takut tak selesa. Dan juga takut ovary tu dia dah bengkak, dia dah besar kita takut dia twisted. Well, secara teorinya kalau ovary tu besar dia boleh twisted, tapi selalunya ramai couple-couple wanita bila dia dah second half of the treatment, especially treatment IVF, dia dah rasa dah perut dia senak, dia tak selesa so usually yang tu aktiviti tu dia akan kurangkan lebih ke arah brisk walking kalau macam non impact pun tak apa. Tak adalah kita suruh baring saja ataupun duduk rest saja. Kita galakkan aktiviti tapi janganlah exert yourself too much pula masa tu nak running ataupun buat marathon ke, kita tak galakkan lah. Okey. Seterusnya ialah Puan Lia Rosli. Doktor, betul ke prosedur cuci rahim lepas keguguran boleh sebabkan susah nak lekat balik afterward? Okey, ni antara salah satu macam mitos ramai yang rasa bila kita cuci rahim tu macam kita seolah-olah kikis dinding rahim tu maybe dulu-dulu mungkin prosedur teknologi berbeza, tapi sekarang ni kebanyakan doktor bila kita buat DNC ataupun kita cuci rahim tu untuk bila daripada tisu keguguran tu kita sedut, kita pakai macam straw plastik tube, dan kita akan buat tube tu kita akan sambung dengan suction pump yang akan sedut tisu-tisu tu. Okay, so kita akan buat under ultrasound guidance juga so kita pastikan yang untuk pastikan tisu tu dah habis untuk kita sedut dan kita hantar ke makmal, tak ada yang tinggal. Dan towards the end baru kita macam ada curettage kita keluarkan darah beku yang kat dalam tu. Okay, so because kita pakai suction tube dan juga under ultrasound guidance, kebanyakan prosedur DNC ataupun cuci rahim ni adalah uncomplicated, maksudnya tak ada apa-apa komplikasi sebab kita guided dan kita lebih menggunakan alat yang lebih sesuai kalaulah buat DNC ni berkali-kali ada possibility di mana dinding rahim tu kita lebih kikis yang menyebabkan dinding rahim tu nipis. Tapi kalau hanya satu atau dua DNC saja, jarang ini menyebabkan dinding rahim tu nipis dan sukar untuk mengandung pada masa hadapan. Okey, so seterusnya ialah Puan Izianti. Assalamualaikum doktor, apa function bioselenium CoQ10 untuk kesuburan? Seperti yang you all tahu basically setiap IG live insyaAllah bulan 12 ni kita ada sponsorship daripada Bioselenium kita akan lontarkan soalan dan siapa yang jawab dengan tepat dia akan dapat satu kotak Bioselenium. Okay, Bioselenium ni adalah suplemen khas untuk lelaki di mana dia ada zinc dengan selenium yang dari segi kajian menunjukkan dia dapat membantu pergerakan sperma atau membaiki kualiti sperma tersebut. Okey, CoQ10 adalah antioksidan yang boleh membantu dari segi telur dan juga sperma tersebut. Okey, so itu antara suplemen yang kita boleh beri kepada couple yang TTC. Okey,
Alright, so tapi kena faham suplemen tu adalah suplemen, ianya bukanlah ubat yang mengubati. Dia tak, selalunya sometimes dia tak, ramai yang ingat bila ambil suplemen ni kenapa masih tak ada rezeki lagi sebab dia basically adalah suplemen untuk perbaiki apa yang ada, tapi tak semestinya ia boleh flipkan dia menjadi normal dan tak perlukan apa-apa treatment. Okay. Alright, seterusnya ialah Puan Angie Albernad. Maaf doktor, jika pasien endometriosis dengan infertile, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan operasi terlebih dahulu ataupun buat IVF? Okay, so soalan ni adalah basically wanita mengalami endometriosis. Okay, so basically adakah perlu buat laparoskopi, tengok endometriosis tu, cuci dalam, keluarkan tisu-tisu endometriosis, ataupun terus buat IVF? So mana satu yang perlu buat? Okay, so setiap wanita ada berbeza. Selalunya kita akan cek dulu AMH, result telur wanita tersebut. Okay, so sekiranya result telur tu rendah, sometimes apa yang kita buat adalah kita lebih ke arah dapatkan telur, senyawakan dahulu, simpan embrio tu dulu, and then lepas tu baru kita buat laparoskopi. Kalau perlu buat laparoskopi, contohnya dia ada cyst, dia ada endometrioma, kita buang cyst tu, kita buang darah beku tu. Okey, tapi kalau dia tak ada cyst, sometimes kita bagi ubat injection, dia panggil Leucrin contohnya, untuk suppress endometriosis tersebut sebelum kita buat embryo transfer. So itu antara perkara yang kita buat. Namun sekiranya dia ada cyst dan dia ada endometrioma, ada darah beku yang besar dekat ovary dia dan sukar untuk kita ambil telur tu, sometimes kita terpaksa buat surgery dahulu. Okay, baru kita buat IVF contohnya. Okay, sometimes kalau lah buat surgery sebelum buat surgery AMH dia normal, buat surgery buang cyst dia, okay, dan kita akan pantau dahulu, bagi masa untuk cuba mengandung secara normal mungkin 3 hingga 6 bulan. Tapi kalau tak ada, okey, rezeki lagi masa tu, dan masa tu kita start rawatan fertility. Dekat sinilah ramai yang terlepas di mana dia dah buang endometriosis dia mencuba, tapi tak ada pemantauan window macam 3 hingga 6 bulan tu. So dia mencuba selama 2-3 tahun, ada yang 4-5 tahun, dan by the time dia datang balik, dia sakit balik, endometriosis tu datang semula, dia ada cyst balik, dan that's when ramai wanita yang endometriosis tu terpaksa buat operation berkali-kali. Seperti yang kita tahu, bila kita buat operation cyst, buang cyst berkali-kali, setiap kali operation tu, setiap kali itulah cyst tu dikopek, dan setiap kali itulah result telur kita akan turun dengan lebih mendadak. Okay, so that's why kalau buat operation, lepas operation tu kena ada pemantauan, follow up dengan doktor, pastikan terus, kalau tak ada rezeki, teruskan rawatan fertility agar tak ada endometriosis tak akan kembali dengan secepatnya ataupun menyebabkan kena buat operation sekali lagi. Okay, so kat situ kena berhati-hati. Okay, so bagi puan, maybe boleh buat AMH dan cek dari sejauh mana endometriosis tersebut. Okay. Alright, seterusnya adalah Puan Akila Rosi. Salam doktor, hari ini saya DPIUI 18, belum period dan tak ada tanda-tanda pregnant ataupun nak period. 17 bulan 11, dok nak scan kalau tak period. Ada kemungkinan tak saya boleh pregnant walaupun tak ada simptom? Masih boleh Puan, sebab sometimes simptom tu lambat datang. Setengah wanita dia kata dia tak ada rasa apa-apa pun doktor, tak ada rasa rasa mual ke, rasa perut sebu ke, perut kembung ke, tapi sometimes kalau awal pregnancy, sometimes kita memang tak ada apa-apa simptom lagi macam simptom loya, muntah, semua tu tak ada. Paling ramai yang rasa macam mungkin rasa sakit di payudara, okey, tapi tak semua orang ada. Dan sometimes sebab ubat yang kita bagi tu boleh menyebabkan simptom tu macam a bit kabur sikit. Sebab adakah ini sebab kesan ubat ataupun sebab hormon pregnancy dah meningkat So memang boleh tak ada simptom. So maybe the best is boleh buat urine test, buat UPT ataupun buat ujian darah kalau tak buat scan. So itu yang kita boleh buat. DYUNC Mida, doktor boleh explain tak mengenai hydrosalpinx? Okay, so hydrosalpinx ni adalah keadaan di mana tube tu bengkak. Okay, so tube bengkak ni basically selalunya ada dua
perkara sama ada dia bengkak dan tersumbat ataupun bengkak sahaja tapi tak tersumbat. Okay? So macam mana kita tahu masa kita buat dye yang HSG ataupun kita buat ujian dye high FOSI pakai ultrasound, kita nampak yang tube tu bengkak dan tak ada dye keluar daripada tube tu. Okay? Kalau inilah berlaku, kebanyakannya dapati tube tu tak boleh berfungsi dengan baik dan ia boleh juga menghalang embrio tu menempel kat dinding rahim sebab air tube yang tersumbat tu boleh ada backflow pergi ke rahim. Okay? So that's why sometimes keadaan macam ni kita perlu lakukan laparoskopi sebelum buat embryo transfer. Okay? So laparoskopi buang tube tu. Okay? Namun tak semua hydrosulfing tu kita terpaksa buang, especially kalau hydrosulfing tu mild dan dia tak tersumbat, ya, maksudnya tak ada air bertakur. So maybe in that situation kita pantau, dan kalau tak ada air dalam dinding rahim dan kita boleh buat embryo transfer. Okay? Tak semuanya perlu. Kenapa berlaku ini adalah disebabkan kebanyakannya antaranya adalah sebab endometriosis ataupun sebab ada jangkitan pada tube tersebut, ya, di pelvis. Okay? So sometimes kita tak boleh nak tahu exactly. Ada juga disebabkan oleh bila dah lahir memang tube tu tak sihat. Okay? So ada situasi yang macam tu. So kena check sama ada ianya kedua-dua tube yang bengkak ataupun hanya sebelah sahaja. Okay? Puan Fida Afan, saya nak tanya, saya ada masalah berat badan berlebihan. Adakah masalah ini mengganggu masalah untuk hamil? Saya dah mencuba untuk hamil, dah nak masuk 2 tahun tapi belum ada rezeki. Boleh dok suggest? Okay. So basically kita tengok sejauh mana berat badan tu mengganggu seseorang wanita. Setengah wanita berat badan dia tinggi tapi period dia tak ada kesan. Maksudnya periodnya setiap bulan datang, tak ada masalah. Dan most likely that's fine, although kita galakkan untuk dapatkan BMI yang normal. Okay. Itu yang paling ideal, at least less daripada 25, ya. Tetapi kalau BMI dia tinggi dan period dia tak teratur disebabkan oleh contohnya PCOS, okay, dan kita galakkan untuk cuba turunkan berat badan sebaik mungkin. Okay? Sebab kita tahu untuk PCOS, kalau berat badan dia tinggi, period tak teratur, kita boleh bagi ubat ubat fertility, ubat kesuburan, ya, tapi respon kepada ubat tu sometimes ada yang tak respon langsung. Okay? Dia panggil resistant, dan salah satunya adalah disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Okay? Terutamanya sekiranya berat badan tu BMI tu lebih daripada 40, lebih daripada 35, sometimes kita minta consider buat bariatric surgery, di mana kita kecilkan perut dia. Okay? Di mana bila buat macam tu berat badan akan turun dengan lebih efektif dan signifikan, dan kebanyakan wanita dalam masa setahun period dia akan kembali kepada regular sebab dia berat badan dia turun dengan mendadak, ya, daripada masa ke semasa. Dan ini katakan selepas buat bariatric surgery dalam masa 6 hingga setahun, usually kita kata period pun dah regular. Sometimes apa yang dia perlukan hanya ubat pil macam Clomid sahaja kalau tak ada rezeki lagi. Tapi kebanyakan wanita kalaulah disebabkan oleh berat badan berlebihan menyebabkan dia PCOS, okay, dan selalunya bila period tu dah regular, bila badan dah kembali normal, dan dia selalunya boleh mengandung secara natural, ya. So itu lebih baik, especially bagi mereka yang masih muda, yang tak ada isu dengan rizab telur, ya. So selalunya kita galakkan buat bariatric surgery, kita refer kepada bariatric surgeon, dan maybe that's the best. Sebab kalau kita buat rawatan even IVF pun, ya, sometimes dos yang kita perlu bagi terlalu tinggi, dan ada juga yang tak ada respon, ataupun bila telur kita ambil dia tak bersenyawa, ya, dia tak ada isu dengan kualiti telur tu. Okay? So bukannya kita tak nak buat rawatan IVF tu, kita boleh buat, cuma kita risau respon tu tak memuaskan. Kalau dia respon dan dia mengandung dengan BMI yang tinggi, ya, kita khawatir yang dia akan memberikan kesan dan juga implikasi kepada kandungan dan juga diri dia sendiri. Contohnya dia boleh dapat darah tinggi, dia boleh dapat kencing manis. Of course kepada kandungan dia boleh mengakibatkan keguguran, ya. So those komplikasi yang kita kena fikir dengan lebih panjang
disebabkan oleh berat badan. So in other words, ini adalah nature punya macam signal, kata oh you got to do something about this, and that's why you are not able, tak dapat rezeki lagi untuk mengandung sekarang sebab nak protect diri, dan juga kandungan, so kita kena optimizekan. Okay, dan juga memang susah, betul, saya pun akui, so berat badan ni memang susah nak turun, especially dengan makanan kita yang sedap dan senang sangat nak ambil. So macam mana, so kita kena actively manage kita punya diet dan juga physical exercise tu. So basically ni termasuklah macam join online group weight loss ke, ada personal coach ke, join gym ke, ajak suami sekali, tak boleh buat seorang-seorang. Sebab kalau kita buat seorang-seorang, kita punya motivasi tu up and down. So bila kita up, kita nak buat semua, tapi bila kita down, kita tengok kita tak ada progress, so sometimes kita down dan dia akan rebound balik. So the best is kena join a group, kena join gym ke, or ajak suami join online class ke, so that dia bersama dengan group supaya kita dapat the vibes tu, the positive vibes tu, so untuk improvekan kita punya komitmen, disiplin untuk turunkan berat badan. So selalunya bila dah exercise tu, kita akan macam ada negatif rasa, takkanlah nak makan pastry ke ataupun kek ke kan, sebab kita rasa macam sayang lah, dah sakit-sakit badan tu kan. So it will sort of like start the ball rolling lah somewhere. Okay, tapi jangan putus asa, okay, sebab ramai yang mampu buat, and by the time they lose about 3 kilo, 4-5 kilo tu, ada yang ramai yang pregnant on their own while waiting for nak achieve the target BMI contohnya. Okay, so and then that is the best pregnancy bila boleh mengandung secara natural, so tak ada banyak ubat hormon, injection, semua tu. Okay. Alright, seterusnya adalah Puan Fatin Hazira, dok, macam mana boleh terjadi dinding rahim tebal? So basically dinding rahim tebal bergantung Puan. Contohnya kalau kita buat scan, kita tengok dinding rahim tu tebal, and then kalau kita tengok period tak regular, tak dapat period lama, dan kita tengok ovary pun banyak follicle, nampak macam PCOS, so basically ini part of the PCOS punya picture, di mana period dia tak regular, telur tak membesar, so dinding rahim tu slowly menebal, dan dia tak dapat period. So bila period, dinding rahim tu akan di-shedkan, lining dia akan dinipiskan, dia dapat period, jatuh sebagai period. Okay? Tapi bila tak dapat period, so dinding rahim tu tak bertukar ataupun tak turun, runtuh. So that's when dinding rahim tu tebal. Okay, so ini adalah part of the polycystic tu PCOS punya picture. Okay, so kalau ini berlaku, kita kena pastikan dapat period at least 3 bulan sekali, kalau tak sebulan sekali, that is the best. Okay, sebab kita nak pastikan lining kita jatuh. Tapi kalau ini berlaku untuk lama, jangka masa yang panjang, sampai 10-15 tahun, ada risiko yang di mana dinding rahim tu menjadi tidak sihat dan boleh jadi barah rahim, kanser rahim. So that's why kita galakkan wanita PCOS ataupun yang tak dapat period tu kena dapat period at least 3 bulan sekali. Okay, bagi mereka yang belum merancang untuk mengandung, tapi siapa yang merancang mengandung, kita lebih ke arah rawatan fertility. Ada juga yang kita tak tahu kenapa exactly what's the cause of dinding rahim tu tebal. So bila kita tengok dia bukan PCOS, tapi bila kita ambil sampel dinding rahim tu ada sel yang tak sihat. So bila kita buat scan, dinding rahim teramat tebal, ataupun kita tengok bila scan punya appearance tu macam terlapau dense, so selalunya doktor akan galakkan buat biopsi dinding rahim tu, ataupun dia panggil hysteroscopy, ataupun PIPEL sample, hantar kat mak-mak tengok bawah mikroskop ada tak tanda-tanda sel tak sihat. So kalau itu yang berlaku, kita kena rawat dengan bagi hormon, sama ada pakai alat dia panggil Mirena dalam rahim, ataupun ubat makan hormon progesteron macam Provera contohnya, untuk beberapa bulan dah ambil balik sampel dinding rahim, pastikan dinding rahim tu nipis dan kembali pada asal, sel-sel tu sihat. Okay, so itu yang kita selalu buat. Seterusnya ialah Puan makan makanan. Dok, possible tak jika PCOS hanya ambil Provera untuk 1 bulan sahaja? Okay,
Ya possible Provera ni diberi untuk bagi period turun ataupun untuk pastikan dinding rahim dia nipis, okey, untuk wanita yang PCOS. Okey, tapi kita kena tahu PCOS dia punya management, the first sekali adalah weight loss kalau BMI tinggi. Okey, so kena ada weight loss, and then lepas tu kena, kalau TTC, kalau merancang untuk mengandung, kita akan rangsang telur untuk menghasilkan telur yang dominan, yang matang, untuk kita time bila untuk ovulasi tu berlaku, untuk bersama bila dengan suami. Okay? So kalau wanita yang PCOS ingin mengandung, kita akan ke arah rawatan fertility. Tapi kalau bagi mereka yang PCOS, yang single contohnya, ataupun yang dah complete family ataupun tak plan nak mengandung lagi tapi dah ada PCOS, kita bagi ubat seperti ubat perancang keluarga untuk pastikan period dia datang setiap bulan, ataupun ubat progesteron macam Provera ni untuk period dia datang. Okay, so itu yang kita buat. Alright, so soalan seterusnya ialah Puan Syadia ni. Assalamualaikum doktor, apa kesan suntikan Lukrin? Normal ke rasa panas dan anxiety berdebar-debar? Ya? So Lukrin ni adalah satu injection yang diberikan untuk especially bagi mereka yang ada endometriosis. Okay, apa kesan dia ialah suppress ovary dari menghasilkan estrogen. Okay, dan dia macam seolah-olah buatkan kita premenopause. So that's why Puan ada rasa panas, ada rasa kering kulit, ataupun rasa berdebar-debar, anxiety. That is part of the kesan kepada ubat Lukrin. And ramai juga dapat kesan ni, especially kalau dia dah ambil 2-3 kali Lukrin punya cycle. So the injection ni sebulan sekali untuk mereka yang ada kebanyakannya disebabkan oleh endometriosis ataupun contohnya fibroid yang besar. So itu yang dok selalu buat. Okay, alright. So seterusnya ialah Puan Sofia Ghaffar. Doktor, any tips untuk elakkan pessary insertion keluar balik atau normal je ke bila keluar? Okay, so bagi mereka yang buat rawatan frozen embryo transfer ataupun IVF dengan fresh transfer, selalunya kita akan bagi ubat progesteron melalui ubat makan dan juga pessary. Pessary tu masukkan ubat dekat vagina. Okay, ada yang masuk sekali sehari, ada yang masuk 2 kali, ada yang masuk 3 kali. Tengok setiap ubat berbeza. Okay, so kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak vagina tu dia dekat dengan rahim, ya. So kita nak ubat tu dia akan absorb and near to dekat dengan rahim, dan level progesteron kat rahim tu cepat lagi meningkat. Okey, so tapi adalah normal untuk kita dapat macam keputihan ataupun ada lendir keluar, part of ubat tu yang tak diabsorb. Okey, so itu adalah perkara normal, so tak perlu risau. Okey, tak perlu risau yang ubat tu kita salah masuk. Asalkan kita masuk ubat tu dalam vagina, dan usually maybe tunggu 20-30 minit sebelum kita bangun atau melakukan aktiviti biasa. Okey, tapi ubat yang dah diabsorb akan dah sampai kat rahim, dan it's quite normal to have some discharge keluar selepas masa kita buat aktiviti semua tu. Okey, so jangan risau. Okey, alright. Okay, so seterusnya ialah ada tak tips dia masa masukkan pessary tu, kalau boleh dalam kedudukan duduk ataupun baring. Okay, and then lepas tu tunggu sekejap biar ubat tu absorb, and then baru bangun dan kembali buat lakukan aktiviti biasa. Okay, Puan Rawaida Rahmat, kalau untuk low sperm count and kurang aktif, okey, untuk low sperm count dan kurang aktif, boleh ke buat IUI? Berapa persen akan berjaya? Okey, so kita kena faham bila kita buat IUI, kita basically pendekkan perjalanan sperma tu. So kita ambil sperma sampel, and then kita akan proses dia, dan kita andrologist akan ambil sperma yang aktif dan more concentrated, dan kita akan masukkan ke dalam rahim. Okey, tapi sperma tu masih perlu meneruskan perjalanan dia mencari tube fallopian dan mencari telur bersenyawa dalam tube fallopian, dan seterusnya embrio terhasil dan bergerak ke arah rahim untuk penempelan. Okey, so kalau boleh masa buat IUI tu adalah bila sperma tu dalam keadaan optima. Okey, maksudnya dari segi bilangan dia, pergerakan dia adalah bacaan yang normal untuk mendapat
peratus kejayaan yang tinggi ya, untuk IUI. So berapa kalau sperm normal, kalau IUI tak ada masalah, berapakah percentage berjaya mengandung. So we are looking at between 10 to 15%, ya, 10 hingga 15% bagi bacaan sperma yang normal, ya, yang semuanya optimal, tak ada masalah. Okey. So maksudnya dalam satu daripada 10 couple yang buat IUI, satu berjaya mengandung, 1 hingga 2 berjaya mengandung. Okey. Kenapa dia punya percentage tu tak tinggi? Ini adalah disebabkan kita tak tahu sama ada sperma tu berjaya tak berjumpa dengan telur tu. Kita hanya masukkan sperma yang aktif ke dalam rahim. Okey. Kita masukkan ketika telur tu tengah besar dan kita sangka ovulasi tak akan berlaku soon, ya. So ideally kita hantar sebelum ovulasi tu berlaku, sebab kita nak sperma tunggu telur tu kan. Telur tu kan mahal. Okey. Tapi sekiranya sperma tu ada isu dari segi bilangan dia, pergerakan dia, dan peratus tu akan lebih kurang daripada 10% ataupun 15% tersebut. Okey. So kalau keadaan macam ini, kita galakkan kalau nak buat IUI, kalau boleh kita lebih ke arah ICSI. That would be the best preferred choice of treatment rather than buat IUI. Okay. Unless dia macam borderline sikit saja, yang contohnya morfologi dia 3%, bila by right normal morfologi 4%. So maybe ada ruang untuk buat IUI. Okay. Tapi couple kena faham dia punya percentage tu tak tinggi. Kalau ada isu dengan bilangan, dengan pergerakan sperma, percentage tu lebih kurang daripada yang kita expect. Tapi kita tak boleh kata zero completely. So dalam sains kita tak boleh kata, oh, what is the chance of pregnancy? It will be zero. No, it will not be like that. But the way we say that the percentage will be less than what we expect it to be. Okay. So kalau buat IUI, kalau tak menjadi, the next step most likely will be, the best adalah ICSI. Okay. It's macam basically dia macam IVF, tapi apa yang berlaku kat makmal adalah di mana kita ambil sperma yang kelihatan morfologinya normal, bentuk dia normal, kita cocok terus ke dalam telur dan kita tahu sperma tu berjumpa dengan telur, kita paksa dia kahwin, and then lepas tu kita boleh pantau embryologi, boleh pantau embrio tu bersenyawa ke tak, membahagi ke tak. So itu yang berlaku. Okay. So ramai yang try nak buat IUI, tapi apa yang kita boleh buat juga adalah sebelum dan selepas sperm punya preparation. So sebenarnya kalau kat makmal fertility yang buat IUI, ya, kita ada bacaan sperma sebelum preparation untuk IUI dan selepas. Okay. Dan selalunya bacaan after preparation tu adalah much better compared to sebelum. Okay. Especially dari segi pergerakan kehadapan, progressive motility, ya, dan juga morfologi dia. Okay. So minta tengok, tanya doktor dan tengok bacaan sebelum dan selepas, adakah sesuai untuk buat IUI sekiranya kali ini tak berjaya. Okay. So itu antara yang kita boleh lihat, ya. So sometimes bila kita tengok selepas preparation masih lagi borderline, masih lagi suboptimal, kalau ini tak berjaya, dan usually the next stage will be the best adalah ICSI rather than buat lagi IUI. Okay. Alright. So itu yang berlaku. Okay. Daripada Puan Nuzra, nak sangat buat rawatan dengan doktor tapi saya duduk JB. Tak apa Puan, yang penting Puan buat rawatan fertility, tak kisahlah kat mana Puan berada, berjumpa dengan doktor. I'm sure dekat JB pun ada ramai juga doktor fertility. Okay. Yang penting start buat treatment dan move forward. Okay. Alright. Seterusnya adalah Puan Syamimi 1001. Salam dok, boleh bagi tips agar ubat utrogestan tak keluar balik selepas insert ke dalam vagina. So utrogestan adalah ubat progesteron pessary yang kita masukkan 3 kali sehari. Okay. So maybe masa masukkan tu tak ada apa-apa tips yang kita boleh bagi. It's quite common bila kita masukkan ubat pessary tu akan ada yang jatuh, akan ada yang keluar sebagai lendir ataupun keputihan yang lebih sikit. So jangan risau kalau itu berlaku. Okay. So cuma masa masuk tu maybe masa tu Puan boleh baring lepas tu sekejap dalam masa 20.5 jam macam tu, and then lepas tu dah sambung balik. Okay. Kita tak adalah suruh pakai tampon ke ataupun
supaya kita sort of like tutup ruang vagina kita, tak, so just pakai, sebab ubat tu akan diabsorb, apa yang ada akan diabsorb dan diterima, diserap oleh rahim untuk sampai kat dinding rahim tu. Okay, alright, so jangan risau kalau ada yang keluar lagi, so sebab dia every 3 kali sehari, so basically memang preparation dia and dah calculate, dah count, dah ada sum akan yang terkeluar sedikit, so that's fine. Okay, seterusnya ialah Puan Diana Atira Abdul Latif. Hai doktor. Hai Puan. Puan Syafiqah Azad. Assalamualaikum doktor, ujian darah untuk kenal pasti anti-phospholipid syndrome dan trombofilia tu macam mana? Thank you dok. Okay, so ini adalah contohnya bagi mereka yang mengalami keguguran yang berkali-kali, ataupun bila kita letak embrio tu tak menempel, so sometimes doktor minta buat ujian anti-phospholipid dan juga trombofilia, di mana ini adalah sejenis ujian darah. Okay, ujian darah yang perlu dihantar kepada makmal yang tertentu, okay, sebab dia nak tengok beberapa protein ataupun dia panggil biomarker, sama ada wanita mempunyai kecenderungan darah beku yang menghalang embrio tu menempel ataupun menyebabkan keguguran berturut-turut. Okay, so basically dia adalah specialized blood test dan kena hantar pada makmal tertentu. Dia tak perlu untuk puasa ke apa, dan juga kos dia mahal sikit. Dia tak macam ujian darah biasa yang kerap yang kita biasa lakukan. So kalau nak buat ni kena inform lab kat mana puan nak buat, inform center tu supaya mereka boleh proses darah tu pada waktu tertentu. Okay, seterusnya ialah Puan Sofia Ghaffar. Adakah hormon progesteron akan diuji pada hari embrio transfer? So ini mengikut terpulang pada setiap protokol yang dilakukan. Okay, setengah center dia akan measure progesteron, setengah center dia tak measure. Okay, it's just that sama ada progesteron tu cukup tak untuk mengekalkan ataupun menguatkan dinding rahim tu. Kebanyakan center kita akan bagi progesteron pada kadar yang banyak, dari segi ubat makan, ubat masuk, dan juga sometimes kita bagi injection juga, so sometimes sebab bila test untuk progesteron ni sometimes dia may not be straightforward sebab dia ada variasi juga dalam hari. Pagi ambil progesteron tu berbeza dengan waktu petang, sebab dia level hormon, so nak interpret tu may not be as straightforward. Okay, so dia bukanlah satu perkara yang wajib kita lakukan. Cuma dia punya implikasi sama ada perlu tambah ubat progesteron ataupun tak, itu dari segi dia punya signifikan lepas tengok progesteron tu. So kebanyakan center diorang just bagi je progesteron tu lebih dan body akan absorb secukupnya. Okay, alright, seterusnya ialah Puan Maihani. Salam doktor, jika rahim saya retroverted untuk vaginal pessary sama je ke dengan rahim yang normal? Ya betul Puan, sebab bila kita letak ubat tu dia basically dekat faraj, dekat vagina. Okay, so tak kisahlah rahim kita tu condong ke hadapan atau condong ke belakang, sama je kita masukkan dekat vagina, tak perlu posisi tertentu ataupun baring dalam keadaan yang tertentu, just macam biasa. Okay, Puan Ida 12. Salam dok, ovulation bleeding 1 hingga 2 hari tu normal ke? So basically selalunya kita talk about implantation bleeding, di mana embrio tu menempel, masa tu dapat bleeding. Ovulation bleeding tu jarang berlaku, namun ada yang katakan ada berlaku bagi mereka, tapi selalunya sedikit sahaja. So kadang dia macam setitik sahaja, dia macam spotting saja, dia tak adalah banyak macam period ataupun heavy. Okay, so kalau itu berlaku, selalunya kita galakkan puan untuk check betul-betul adakah ianya ovulation bleeding ataupun ia ada macam perkara lain seperti polip ataupun atropian dekat pangkal rahim yang menyebabkan ada bleeding in between period. Okay, so minta puan check. Alright, so puan seterusnya ialah lavercrasi Venurain. Sorry dah kalau salah. Okay, Assalamualaikum doktor, macam mana kita nak tahu kita ada PCOS, endometriosis, dan kenapa untuk second pregnancy sangat susah daripada first pregnancy? Dia mengalami second dengan third
pregnancy adalah miscarriage. Okay, so macam mana kita tahu PCOS endometriosis? Kita basically untuk PCOS kita boleh buat ujian ultrasound scan, kita boleh buat ujian darah. Untuk endometriosis, kalau kita ada nampak cyst, boleh nampak ada endometriosis. Tapi kadang-kadang endometriosis kalau tak ada cyst susah nak nampak dengan ultrasound scan. Daripada symptoms sunggugut yang kuat masa period, sometimes terpaksa buat laparoskopi untuk pastikan dapat diagnosis sama ada endometriosis ataupun sebaliknya. Okay. Second dengan third pregnancy miscarriage. Okay, so basically selalunya kalau ikut guideline kebanyakan miscarriage adalah perkara disebabkan oleh embrio ataupun bayi janin yang tak sihat. Secara natural dia stop growing, stop menempel dan jatuh sebagai miscarriage. Okay, selalunya kita tak buat apa-apa ujian lebih kalau dia keguguran sekali dua, tapi kalau 3 kali berturut-turut, dan usually masa tu kita akan check macam kita buat yang antifosfolipid ataupun trombofilia punya screening. So itu antara yang mereka buat sama ada tak disebabkan oleh perkara ini. Okey. Nurul Fatihah.Muhammad Nur, saya nak tanya, 1, kalau BMI underweight, dan 2, jika banyak sangat berjalan akan menyebabkan susah nak pregnant. Kalau BMI underweight, yes, especially kalau dia affect your punya cycle. Some women bila BMI dia rendah sangat kalau kita tengok macam ballerina ataupun model diorang terlapar BMI terlapar rendah, diorang tak ada period langsung. Okay, disebabkan oleh hormon dia suppress ataupun dia imbalance, menyebabkan ovulasi tu tak berlaku. Okay, so yes, dia boleh mengganggu dari segi kitaran haid dan juga kesuburan kita. Okay, kalau berjalan banyak, tengok sama ada dia tu sejauh mana yang menyebabkan dia kacau dengan berat badan dia. Kalau itu berlaku, dan maybe kena kurangkan physical exertion, naikkan BMI untuk dapat cycle yang regular. Okay, alright. Seterusnya ialah Kasih di Laila. Salam dok, normal ke lepas ambil ubat Provera tak datang period? Ubat ni ada efek hormon. Last period saya 4 bulan 9. So minta puan check dengan dok. Selalunya lepas ambil ubat Provera you akan dapat period, dan kesan ubat ni tak lama. Satunya bila dah berhenti dalam beberapa hari, seminggu 2 macam tu dah boleh dapat period dah. Dan dia tak akan ada kesan berlanjutan. Tak seperti macam injection, dia ada possible bergantung pada hormon. Macam depo dia akan memberi efek, tapi selalunya tak untuk Provera. So minta puan check dengan doktor, sebab period tu bulan 9 lah. So bulan 10, bulan 11, kita dah bulan 12. So minta check kenapa period tak datang. Seterusnya ialah Puan Syazila Hanim. Assalamualaikum doktor, period saya regular setiap bulan and akan rasa ovulation pain, tapi setiap kali bahagian kiri. Adakah itu normal? Okey, seperti yang kita tahu, kita tak boleh nak ovary kita dia bukannya take turns. So kadang-kadang belah kiri dia bukan kiri kanan tak. Okey, so kalaulah itu berlaku, kalau boleh ke belah kiri je ovulate, boleh juga. Tak adalah kita kata tak boleh. Yang kita tahu semestinya dia tak dah sentiasa bergile-gile. So kalau puan nak kepastian, maybe masa waktu subuh boleh buat scan transvaginal, tengok betul ke ada folikel besar dekat ovary kiri. Okay? Dan itu correlate tak dengan sakit ovulation pain yang belah kiri tu. Okay? So itu antara yang perkara yang boleh dibuat. Okay? Alright, so seterusnya ialah Puan Lavercut Crush CV Vinurain. Assalamualaikum doktor, apa beza ovarian cyst yang kata panggil hemorrhagic cyst? Apa puncanya? Okay, so hemorrhagic cyst ni adalah cyst tu dia ada pendarahan kat dalam cyst tu. Okay, kenapa berlaku? Susah juga nak explain. So kita tak tahu sebab apa yang berlaku. Okay, so selalunya kita tengok sebesar mana cyst tu perlu ke go in. Go in tu maksudnya kena buat operation ke tak, bergantung kepada cyst dengan size dia, dengan symptoms yang dialami. Okay, alright. Puan Amy Izlin, salam doktor, saya ada soalan. Saya dah 6 bulan tak period. Saya TTC.
Boleh ke saya ambil Duphaston dalam masa sedang TTC untuk saya period? Dia pun dia ada banyak cara untuk datangkan period. So, ada yang bagi Duphaston, ada yang bagi Proganova, ada bagi Sonulut, ada yang bagi Nokulut, macam-macam ubat, ada yang bagi ubat perancang, so ada banyak cara. Itu boleh dibuat, cuma masa period tu, bila period tu kita akan terus start ubat rawatan fertility, untuk terus rangsang telur tu untuk besar. Alright. So Puan Khadijah Hisha, Assalamualaikum doktor, macam mana nak tahu bila ovulation kalau ada PCOS? Thank you doktor. So itu susah sikit sebab kalau PCOS period tu tak regular, so kita tak tahu bila OPK tu perlu dibuat. So kalau kita panjang, kita takkan nak buat setiap hari, so susah juga. So dan dah jadi tak praktikal. So bila period tak regular disebabkan PCOS, selalunya kita minta jumpa doktor untuk dapatkan rawatan PCOS tersebut. Of course BMI, weight kalau boleh kita nak minta BMI yang normal. Seterusnya ialah Puan Zack and Zack 21. Salam dok, period saya selama ni okey, tapi saya start consume pill, hormon dan suplemen atas sebab darah hormon tak cantik. Tapi selepas dah consume, period jadi tak teratur pula. Macam mana ya dok? So minta puan follow up balik dengan doktor yang puan ambil ubat hormon tersebut, dan kenapa period tu tak regular. Adakah disebabkan oleh jenis ubat hormon tu ataupun ada perkara lain yang come into the picture. Alright, so kita sekarang ni dah pertengahan kita punya Insta Live. Actually kita dah terlebih sedikit. So basically saya nak lontarkan satu soalan bagi penonton pendengar puan dan tuan-tuan. So kalau siapa yang berjaya, dia akan dapat satu kotak bioselenium yang ada zinc dengan selenium yang boleh membantu sperma selama sebulan. So apakah soalan dia? Soalan dia adalah, apakah management ataupun langkah yang terbaik diambil oleh wanita yang mempunyai PCOS dan juga berat badan dia berlebihan? So kita minta siapa-siapa yang boleh jawab apakah langkah yang terbaik yang boleh dilakukan untuk wanita yang PCOS dan mempunyai berat badan yang berlebihan. So siapa jawab paling cepat dan betul, dia akan mendapat suplemen bioselenium yang ada zinc dengan selenium. So Puan Syahira Hamid dia kata diet. Puan Rohida Akmal exercise. Kurangkan berat badan. Admin tolong cari. And then kita akan umumkan pada hujung episod ni. Alright, so tanpa melengahkan masa, ZNZ21, salam dok, period saya selama ini tapi start consume. Tadi kita dah jawab dah yang ni. Puan Mirayu Hanis, salam dok, saya pernah gugur. Mula-mula scan perut nampak, tapi bila bulky scan tak nampak. So dok assume saya luar rahim, tapi beberapa hari kemudian saya keguguran dan keluar kantung. Time tu dalam 6 minggu. Adakah saya pregnant second time? Akan ada risiko luar rahim. So basically kita tak boleh Amin kata puan akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengandung di luar rahim atau mengalami keguguran. Tak semestinya macam tu, sebab apa yang berlaku yang lepas, yang keguguran tu tak semestinya akan berlaku lagi. Kebanyakan wanita yang keguguran tapi kali ini berjaya mengandung dengan sihat, tak ada masalah. So itu yang kita dapat daripada statistik. So tak perlu risau. Cuma bila mengandung, nak minta mohon puan untuk scan awal. Bila dapat positif, pastikan tarikh and then scan awal. Dan selalunya scan awal masa 6 minggu, 7 minggu, selalunya kita akan buat scan bawah juga, sebab kita nak nampak kantung tu kat mana. So itu yang apa yang kita galakkan. Alright. So seterusnya ialah My TTC Diary 2021. Dok, adakah kemungkinan kita dapat double line OPK selama 3 hari? So itu yang kita nampak, ia boleh So especially
kalau kita pakai yang stick tu, yang sukar juga kita nak tahu sama ada dia positif ataupun tak. Macam kadang-kadang line dia vague, ataupun line dia tak berapa clear sangat, so kita nampak macam positif dan sebaliknya. So boleh berlaku, tapi pada masa yang sama, yang penting masa tu adalah untuk bersama, bukannya dapat line tu yang penting. So ramai yang dapat line, double line, tapi tak sempat bersama sebab komitmen kerja, sibuk, penat sebagainya. So sayanglah, dia tak semestinya kena bersama masa ovulasi tu berlaku. In fact, kajian menunjukkan chances untuk berjaya mengandung tu adalah masa 2 hari sebelum ovulasi berlaku. So kita galakkan untuk bersama 2 hingga 3 kali seminggu rather than hanya pada waktu subuh sahaja. So itu yang terbaik. Seterusnya ialah Puan N. Farah Ghazali. Salam Dok, berapa lama perlu ambil Visan untuk endo treatment? So basically Puan kena bincang dengan doktor apa plan dia, berapa lama nak ambil Visan ni. So kalau ada plan untuk mengandung, mungkin untuk beberapa bulan, untuk sort of like sebelum kita start rawatan fertility. Tapi kalau dia adalah untuk jangka masa panjang, itu mungkin antara perancangan untuk kontrol endometriosis tersebut. So itu yang kita galakkan lah. Tapi bincang dengan doktor, doktor Puan yang prescribe Visan tu, dan kita tengok berapa lama. Selalunya diorang ada time dia juga. So Visan adalah ubat macam pil yang Puan perlu dimakan setiap hari untuk suppress atau untuk kurangkan aktiviti endometriosis. So ramai yang on Visan kadang-kadang period dia tak ada ataupun period dia tak sakit. Itu yang penting. Dan period dia tak heavy sangat, sebab Visan. Alright. Daripada Puan kami 20.12, Dok, saya tengah on ubat Dufastan. Sebelum ni OPK selalu positif, tapi selepas makan Dufastan, OPK tak pernah positif, dah 3 cycle masih sama. So kenapa Puan makan ubat Dufastan? Adakah sebab dinding rahim tu? Ataupun disebabkan oleh period tak regular? So minta Puan bincang dengan doktor. Sekiranya Puan merancang untuk hamil, sama ada perlu tak buat rawatan fertility sekarang, ataupun nak settlekan yang dinding rahim yang tebal tu dahulu sebelum buat rawatan fertility. So kena tanya doktor berapa lama nak makan Dufaston, dan bila nak start rawatan fertility. So terusnya ialah Puan Anggi Albernet. Doktor, apakah perlu pemeriksaan AMH sebelum IVF? So AMH adalah ujian hormon, ujian darah yang melihat hormon yang dikeluarkan oleh semua telur-telur kita. So dia memberitahu kita punya result telur tu dekat mana level dia. Sama ada rendah, normal ataupun tinggi. So dia akan membantu doktor dari segi what to expect, respon Puan kepada stimulasi IVF. Selalunya kita galakkan untuk ambil AMH sebelum start IVF dan kita boleh buat perancangan, dan juga kita boleh tahu dos apa yang sesuai, ubat mana yang sesuai untuk kita berikan. Ada tak risiko dapat OHSS di mana dapat hyperstimulasi. So itu yang kita selalunya buat. Kita galakkan couple buat AMH, dan kebanyakan center AMH ni adalah salah satu ujian darah yang kita gunakan untuk buat ujian saringan kesuburan. So masa hari pertama jumpa, sama dengan ujian sperma, sama dengan scan, kita akan ambil juga darah AMH untuk tahu kat mana keadaan result telur dia. Sebab kita boleh juga gunakan ultrasound tu tengok berapa follicle ada kat ovary, tapi sometimes it may not be objektif. Kalau kita ada ujian darah tu, kita tahu level dia mana, kita letak dalam graf, dan dia lebih objektif. Sebab kalau scan, kita tahu hari tu kita nampak masa follicle kita buat scan, kita nampak follicle ada 4, ada 5 dekat setiap ovary. Tapi bila ujian darah tu, kita tak boleh nak argue with the level. So that is the situation yang kita galakkan lah. Sebab saya rasa ini adalah berbaloi, sebab IVF tu mahal. So untuk kita commit betul-betul kita nak start, lebih baik kita ambil AMH supaya kita tak
guessing sahaja, supaya kita tahu respon tu macam mana, apa yang kita anticipate, walaupun AMH tak semestinya 100% tepat dari segi macam mana respon kita, but at least kita dah buat apa yang kita boleh buat sebelum kita start IVF tersebut. Okay. Seterusnya adalah Puan Kabu.Pika 999. Sebenarnya Dr. Saliha ingat saya lagi tak? Last jumpa dok bulan 8. Okay, lama dah. Alhamdulillah sekarang saya dah pregnant 11 minggu. Alhamdulillah, syukur. Tahniah puan ya. So, itu antara perkara yang juga biasa juga berlaku dalam klinik kesuburan. Kita tengok dah tak datang follow up. Lepas tu bila telefon puan positif. So, that's good. Okay, because selalunya lepas ujian kesuburan tu, ujian saring kesuburan, kita akan bincang juga macam mana kita boleh improve kita punya chance untuk mengandung. So, banyak yang couple sometimes diorang busy sangat. So, bila kita cakap, kena bersama 2 hingga 3 kali seminggu, baru diorang, okay doktor, kita orang sebenarnya macam sebulan tu jarang sangat. Ada seminggu tu ada yang tak bersama langsung. So, sebab kita orang busy contohnya. So, itu antara yang kita bincangkan. So, dan bila dah buat start ujian saringan semua tu, dan they will improve their lifestyle, kerap bersama, exercise sikit, ambil folic acid dan sebagainya. So, ada juga couple sementara menunggu appointment from one appointment to another, diorang get pregnant. So, Alhamdulillah. Okay. Seterusnya ialah Puan Rawaidah Rahmat. Doktor, bila boleh proceed untuk buat IUI? Kena datang masa subuh. Okay. Kita kena faham rawatan fertility semua start masa period. Okay. Sebab dari segi medical, masa tu kita punya kitaran baru start. Okay. So, masa kita hari period pertama, itulah ada hari pertama dalam kitaran kita. So, rawatan fertility usually hari kedua, ketiga. Tak kisahlah IUI ke, IVF ke, Clomid ke, frozen embryo transfer, semua masa period. Bukan masa waktu subuh baru start, tak. Okay. So, kita kena telefon setiap klinik ataupun center fertility kita masa hari pertama atau kedua untuk dapatkan appointment. So, kalau nak buat IUI, kita jumpa pada hari kedua atau ketiga. Okay. Alright, so basically kita admin ada kata dari segi pemenang yang dapat menjawab soalan, jawapan yang tepat pada yang first kali jawab ialah puan daripada My Lovely Dizandra. Okay, dia jawab weight loss. That is the best. That is the first line. Langkah yang pertama yang perlu diambil oleh wanita yang PCOS untuk turunkan berat badan dia, supaya rawatan fertility sekiranya perlu akan menjadi lebih efektif kepada wanita tersebut. So, minta Puan My Lovely Dizandra untuk DM supaya admin boleh contact nombor telefon dan juga alamat untuk kita sama ada postkan ataupun sama ada kalau puan duduk dekat dengan Sofia boleh datang collect ubat ni. So, minggu lepas kita dah ada satu pemenang, minggu ini pun ada, alhamdulillah ada pemenangnya. So, kita nak minta DM kami, DM tepi. Okay, tahniah. Alright, seterusnya kita ada lagi dalam 7 minit. Okay. Ni soalan, ada 6 soalan daripada IG live minggu lepas kita bincang pasal keputihan. I am Nurul Fida. Kalau tube rosak, ada cara lain tak untuk dapat baby? Okay. So basically kalau tube rosak, kita tengok adakah tube tu sebelah ataupun kedua-duanya rosak. Okay. Unfortunately kalau betul lah kedua-duanya rosak, selalunya rawatan lebih ke arah IVF. Okay. Dan kita kena faham juga IVF tu dia design dia adalah lebih kepada initially pada awalnya ada bentuk wanita yang ada masalah tube. Okay. So dia memang indikasi dia adalah untuk mereka yang ada tubal factor ataupun masalah tube. Okay. Namun begitu kebanyakan wanita yang ada masalah tube dia ada good prognosis. Okay. Di mana alhamdulillah ramai yang berjaya mengandung bila buat rawatan IVF. Sebab basically bila tube dia rosak, dia basically sperma tak dapat berjumpa dengan telur dan embrio tak dapat membahagi dalam tube tu. So tube tu punya function adalah di take over apa yang berlaku kat makmal adalah apa yang berlaku dalam tube. Okay. So kita dapat bypass that.
dengan senyawakan di makmal, biar embrio tu membesar, membahagi di makmal dan kita letak semula ke dalam rahim. So kita bypass tube. Okay, so yes, bad news di mana IVF perlu dilakukan, tapi good news bagi mereka yang ada masalah tube, rawatan IVF have a good prognosis, especially bagi mereka yang kurang daripada 35 tahun. Dia tak ada masalah result telur, dia tak ada masalah dari segi kualiti telur. So itu yang kita galakkan buat rawatan awal supaya kita dapat good prognosis. Sebab kita bukan nak asalkan buat rawatan tu, tapi lebih kepada kita nak you all basically pregnant successfully dengan rawatan ni. Okay, so itu yang kita galakkan. Puan Min Mahfuz, doktor saya baru TTC, period regular tapi sekarang dah sebulan tak period. Bila check UPT negatif, possible ke lekat doktor? So basically kalau UPT tu strip tu negatif dan period tak datang lagi, selalunya bukan sebab mengandung, ya. Selalunya mungkin ada gangguan dari segi period yang tak teratur, sama ada masa lepas berumah tangga, ada isu dari segi berat badan ke naik kan, period jadi tak regular dan ovulasi lambat contohnya, ataupun period lambat datang lagi jadi panjang. Okay, so itu yang berlaku. Okay, and then so minta puan check. Kalaulah UPT tu macam tak confident, boleh try yang sama ada digital punya, yang clear blue punya, or boleh buat ujian darah. Okay, seterusnya ialah Puan Siti Azizah Syafiq. Salam dok, saya nak tanya, saya jenis period tak teratur tapi mak saya pun sama juga masa dia muda. Jadi doktor rasa ada kemungkinan disebabkan oleh keturunan. So well, kalau period tak teratur, kita akan tahu, kena check kenapa tak teratur. Yes, PCOS tu antara perkara yang selalu berlaku. Okay, tapi adakah ia disebabkan oleh keturunan? Well, ada study yang suggest dia lebih common dalam ethnic group tertentu. Okay, tapi tak semestinya kalau ibu kita ada PCOS, kita boleh dapat PCOS juga. Okay, so kena minta check. Okay, alright. So walking underscore notes, dok, kalau baru kahwin and nak plan anak selepas tahun, birth control method apa yang sesuai? So selalunya kalau tak ada apa-apa kontraindikasi, pil perancang adalah yang terbaik. Okay, sebab dia setahun je yang dia nak merancang. Kalau pakai alat, mungkin alat-alat ni semuanya lebih lama. Kalau depo yang injection tu, dia boleh memberi kesan yang lama sedikit untuk kesuburan tu kembali kepada normal. Tapi untuk pil, bila dia stop next month tu, dia punya kesuburan kembali seperti asal. So pil adalah yang terbaik kalau tak ada apa-apa kontraindikasi. Okay, so lagi dua soalan yang terakhir. Puan Fatini Dina Fauzi. Okay dok, terima kasih sangat bantu. Sama-sama. Puan Hazwani Asim, dok, normal ke cycle period sampai 14 hari? Saya jadi lama sebab spotting. So minta puan check kenapa period tu jadi spotting banyak. Ada tak isu perkara lain? Contohnya macam polip ataupun ada ectropion ke, yang di mana sel di pangkal rahim tu lebih sensitif dan senang berdarah. So minta check dulu, ya. Selalunya period tu tak sepanjang sampai 14 hari, sebab bayangkan 14 hari period, ya, tak boleh semayang semua dan puasa semua tu akan terganggu. So minta check, dan kadang-kadang doktor akan bagi ubat hormon kalau puan tak plan untuk mengandung, untuk regulate period tu kalau tak ada masalah. Okay, so seterusnya adalah soalan satu yang last, Zati Muhammad. Dok, maaf nak tanya, kalau kita tak bersama masa ovulasi, masa subur tu terlepas, adakah kita, kalau kita bersama selepas ovulasi, ada peluang untuk hamil? Masih ada, dari segi statistik masih ada, cuma peratus tu tak setinggi seperti kalau kita bersama sebelum ovulasi. So paling tinggi adalah 2 hari sebelum ovulasi rather than masa ovulasi itself. Okay, so tapi tak adalah macam peratus tu tak adalah sampai zero langsung kalau dah ovulasi baru bersama, ya. Masih ada yang reported pregnancy, cuma peratus tu mungkin kurang. So kalau terlepas bulan ni masih boleh lagi bersama, tak ada masalah. Tapi kalau tak berjaya this time, next month make sure bersama 2 hingga 3 kali seminggu, ataupun kalau bersama, kalau boleh sebelum ovulasi tu berlaku dah kerap bersama. Okay,
Alright, so dan puan seterusnya ialah music himself. Bisa bahasa Indonesia dok? Enggak bisa. Sikit-sikit boleh lah, tapi tak fasih sangat. Nanti kalau saya tak faham, puan dengan encik pun tak faham. Okay, so sekian saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Pemenang pemenang tadi daripada Puan My Lovely Dizandra minta DM tepi, okay, dan insyaAllah kita akan postkan. Kalau tak boleh collect Bioselenium dari Sophia Fertility. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana luangkan masa. Okay, sehingga kita berjumpa lagi.